أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini untuk terus kita membanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu berhubung sentiasa menyusuri kepada perjuangan sunnah Nabi. Antara yang terbesar adalah memperjuangkan kalam Allah Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadhil Ustaz Fasih ya. Alhamdulillah. Ya, Jumaat Mubarakah ini subhanallah. Dan meniti hari menuju ke apa tu khatam Al-Quran ataupun tadabbur Al-Quran ini Ustaz ya. Round pertama, pusingan pertama, jangan berhenti terus. Betul. Ya, dan dah tentunya bagi tuan-tuan yang sering membaca Al-Quran, meletakkan target untuk khatam, kita tahu bila habisnya itu bukan itulah penghujungnya. Betul. Tetapi itu adalah permulaan. Selagi hayat di kandung badan, Allah memberikan nafas demi nafas, sebenarnya adalah untuk kita menyelesaikan dan mengulangnya kembali. Sama seperti My Quran Time, kita doakan agar ada My Quran Time 2 dan seterusnya. Amin, ya. Untuk kita isi kehidupan kita dengan tadabbur Al-Quran menuju hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi surah yang ke-100 pada hari ini, surah Al-Adiyat. Pada ayat 1 hingga 5 kita melihat kepada bagaimana Allah bersumpah dengan kuda perang, ya, kuda perang atas kekufuran manusia dan sifatnya. Apa kaitan kuda perang dan kekufuran? Itu yang kita akan perhatikan ayat pertama hingga ayat yang kelima. Diikuti pada ayat 6 hingga 8 sikap orang yang mengingkari nikmat dan mencintai harta melampau. Ini yang diberi komentar pada ayat 6 hingga 8. Diikuti pada ayat yang ke-9 sehingga ke akhir pada ayat yang ke-9, 10 dan 11, peringatan terhadap datangnya hari kebangkitan, dan Allah tahu segala-galanya. Ini yang kita akan baca daripada awal sehingga akhir surah Al-Adiyat, yang maksudnya kuda perang betina. Mengapa? Nanti kita lihat bersama selepas ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar hari ini? Moga-moga terus sihat, ceria, bahagia bersama dengan Al-Quran. Dan moga-moga Al-Quran terus bertakhta di hati kita dan terus kita bersemangat untuk bersama dengan Al-Quran walaupun menuju ke penghujung ini. Tapi bab kata Fadhil Ustaz Fazrul tadi, memang dari segi turutannya menghala ke penghujung, tapi ia seolah-olah memulakan kembali. Betul. Nak mula balik, nak baca balik ataupun nak ulang kaji balik, nak tadabbur balik Al-Quran, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita sudah belajar Ustaz ya dalam surah Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, bila kita dah selesai satu perkara, kita cari lagi, ya, cari lagi ruang untuk makin lagi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jelas bahawa selesaikan, ulang balik. Ya, baik.
insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak mula membaca surah yang ke-100 pada hari ini, surah Al-Adiyat yang ada 11 ayat. 3 ayat yang pertama, ada 5 ayat yang pertama kita akan baca dengan waqaf dan juga berlaku hukum tajwid dekat situ, dia jadi mad iwad dengan 2 harakat. Jadi kita nak cuba ayat pertama sehingga ayat yang ke-11 dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 daripada surah Al-Adiyat. Ustaz ya, surah Al-Adiyat ini maksudnya adalah surah yang maksudnya kuda perang dan betina, maksudnya betina ya. Jadi mengapa kuda perang betina, itulah yang disumpahkan Allah pada ayat yang pertama. Sebenarnya bila kita merujuk kepada surah yang telah kita bincangkan semalam, surah Al-Zalzalah, Allah menceritakan tentang kegoncangan bumi ini, dan Allah memberi komentar tentang perkara yang kecil ya, kecil tapi besar ya. Kalau awalnya besar, dan di hujung itu Allah menyatakan tentang amal manusia ini sekecil zarah, sebesar atom ataupun kuark, itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang perlu kita beri perhatian. Jadi apabila kita masuk pada surah Al-Adiyat ini, Allah memberi komentar tentang bagaimana sifat manusia. Sifat manusia ini Allah mulakan dahulu dengan satu istilahnya action movie. Kalau zaman sekarang ni lah kan, dia orang bergaduh yang racing apa sebagainya. Kalau zaman musyrik ataupun zaman Mekah itu sendiri, sebenarnya mereka amat kagum dengan syair, dan apabila syair itu ataupun kisah itu dikaitkan dengan satu haiwan yang amat mereka kagum ya, lambang kekayaan, lambang prestige, iaitu apa?
wal adiyati dhabha. Satu ialah kuda, tetapi kalau kuda perang, dan kuda perang itu kalau yang betina itu maksudnya adalah yang dibawa untuk berperang, maka ini yang dinyatakan pada ayat yang pertama, wal adiyati dhabha. Kuda perang itu bukan yang kena tambat, tetapi dhabha. Apa maksud dhabha? Ada ha kat situ. Maksudnya ialah dia termengah-mengah, dia begitu Ustaz kan. Maksudnya ialah dia memang laju yang disampaikan di medan perang. Ini yang digambarkan oleh ayat yang pertama, sehingga kan orang-orang yang memandang enteng kepada perkara kebaikan ataupun memandang enteng mudah kepada perkara keburukan yang dibuat pada zaman Nabi dalam kehidupan seharian, Allah bawakan dahulu, kalau kamu tidak memberi perhatian pada amal, sila beri perhatian kepada sesuatu yang kamu kagumi selama ini, wal adiyati dhabha. Seterusnya disambung lagi, apakah adegan yang digambarkan? Fal muriyati qadha, iaitu kuda ini memercikkan qadha, iaitu pancaran api Ustaz ya, daripada ladam dia, daripada kasut dia ataupun dia punya kaki dia tu, bila dia terkena kepada batu yang ada di padang pasir tersebut, dia memercikkan pancaran api. Jadi macam mana boleh terpancar pancaran api, padahal Allah nyatakan pada ayat ketiga, fal mughirati subha, iaitu ianya berlaku bukan pada waktu panas terik, pada waktu petang, pada waktu yang panas, tetapi ia berlaku seawal subuh pada ayat yang ketiga, iaitu dia menyerang pada waktu subuh. Biasanya subuh kan basah-basah, ada embun-embun Ustaz kan, tetapi kerana lajunya dan kerana kuatnya kuda ini, maka ia menyebabkan pagi-pagi bawa kereta tu Ustaz ya, dia tu sampai kan. Kalau dalam action movie waktu pagi, betul. Kalau waktu tengah hari tu kira dah fahamlah kan, betul. Pasal waktu panas. Jadi ini menunjukkan kehebatan, kekaguman yang dibawakan oleh Allah SWT kepada orang-orang Arab pada waktu itu, agar mereka biarkan kagum, mereka memang kagum perkara ini. Disambung lagi pada ayat yang keempat, fa atharna bihi naqa'a, ya, fa atharna bihi naqa'a, iaitu kuda itu menerbangkan debu pada waktu itu, ya, dahlah pancaran api, kemudian macam berasap. Kalau kita punya kereta tu Ustaz ya, dia sampai berasaplah, kan, berasap pasal daripada tayar tu keluar asap tersebut. Kalau ada pasir ke, bertebangan pasir tersebut. Pada ayat yang kelima, bukan sekadar kuda ini seko-seko Ustaz ya, berlari macam tu je, bukan, tetapi pada waktu itu fawasatna bihi jam'a, dia menyerang ke tengah, ya, ke tengah kumpulan musuh. Maksudnya tak takut apa yang dilakukan oleh kuda perang tersebut. Selepas ayat kelima, action movie, layar hitam Ustaz. Apa ni kan, rupanya Allah nak bawa kepada apa, innal insana li rabbihi lakanud. Kita baca sekali lagi ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Ini sebenarnya selepas layar hitam tu, maksudnya kagum ni pada apa yang berlaku. Nantikan apakah mesej seterusnya, ayat 6, 7, 8. Sama Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. Ayat 6 hingga 8 kita nak baca. Subhanallah, kita menyebut tiga ayat yang pertama tu Ustaz Fazal, di hujungnya semua huruf ha, ha pedas ataupun ha spicy, ataupun hari ini kita ha dengusan, nafas kuda tu macam Ustaz Fazal tadi kan. Betul Ustaz Fazal, subhanallah, kalimah dia tu pun dah melambangkan maksud dia. Subhanallah, hebat Al-Quran itulah, subhanallah, tabarakallah. Jadi kita nak cuba sekali lagi ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ibu ayah, kakak, abang semua, jom kita acu try sekali. Jom kita tarik sama-sama insya-Allah. Jangan tarik diri ya, kita tarik suara kita sama-sama. 6, 7, 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana li rabbihi lakanud. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-6, Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu sangat engkar kepada Tuhannya. Rupa-rupanya selepas layar hitam tadi Ustaz ya, tengah ya, layar hitam, penonton pun rasa ini apa hitam ni kan. Rupanya keluarlah satu pesanan ya, pesanan penting. Kalau katakan kagum memberi perhatian kepada kuda perang yang laju, yang memercikkan api dan menerbangkan debu menyerang ke tengah musuh tersebut, kamu kagum kepada kuda tersebut, maka Allah menyatakan innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya setiap manusia itu pada Tuhannya amatlah engkar ataupun tidak bersyukur. Jadi inilah pelajaran Ustaz ya. Selepas sumpah-sumpah yang Allah bawakan ini, jawabul qasam ataupun jawapan kepada sumpah ini, Allah menarik perhatian, satu bukan sekadar menarik perhatian tetapi nak bawakan kepada mesej besar. Kalau kamu beri perhatian kepada kuda perang ini, maka sila beri perhatian kepada mesej daripada kuda perang ini, iaitu sesungguhnya manusia pada Tuhannya lakanud. Apa kaitan manusia dengan kuda Ustaz ya? Kuda ini walau hebat macam mana sekalipun beraksi ya, apabila terpancar api, bila terbang debu, bila menyerang kepada musuh hebat, tetapi selepas habis kerja Ustaz ya, dia patah balik kepada tuan dia. Masya-Allah. Ya, dia patah balik ke kandangnya, tak ada pula lepas dah hebat-hebat tu dia tunjuk gitu kan, lepas tu dia lari daripada tuannya ataupun dia pergi masuk laut ke kan, terbang ke angkasa lepas. Itu semua cerita-cerita dongeng lah tu kan. Nak ceritanya ialah kuda ini taat pada ketuanya dan akhirnya kembali ke kandang ataupun ke tempat asalnya. Maka bila dinyatakan sesungguhnya manusia pada Tuhannya itu amat engkar, Allah menyatakan bahawa sesungguhnya manusia, setiap manusia ya, bukan sekadar innan nas Ustaz ya. Innan nas itu maksudnya seluruh manusia, tetapi adalah manusia yang terkecuali. Allah nyatakan di sini bahawa setiap manusia ada potensi kufur ataupun engkar kepada Tuhannya. Bila kita melihat kepada insan, maksudnya daripada perkataan nusia, maksudnya lupa. Manusia mudah lupa Ustaz. Betul, Ustaz. Manusia mudah lupa. Bila dia dah rasa hebat, dia akan lupa bahawa selama ini yang beri manfaat kepada dia, yang menolongnya adalah Rabb. Rabb ya, kalau katakan tadi kuda tadi ada Rabb namanya, tuan punyanya ya. Kalau manusia ini Rabb kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita diciptakan Allah. Kita dah belajar sebelum ini dalam surah yang sebelum ini, iaitu surah Al-Lail. Allah kata bahawa Allah lah yang menciptakan ya, ataupun kalau kita tengok dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la Ustaz ya, surah Al-A'la sebelum ini kita bercerita tentang Allah yang menciptakan, Allah menyempurnakan, Allah memberi qadar dan Allah lah yang memberi hidayah kepada kita. Jadi kembali balik kepada innal insana li rabbih lakanud. Tuhan telah mencipta kita. Tuhan telah menyempurnakan, jadikan kita baik ya, dengan roh, dengan ciptaan yang baik. Kemudian telah memastikan kita ada qadar ya, cara pernafasan kita, darah kita mengalir dengan baik, dan fahuda iaitu memberi hidayah kepada kita. Tetapi ada manusia dia lupa Ustaz. Dia lupa bahawa dulu aku ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Betul. Kan, aku ni diciptakan. Kalau aku diciptakan terpulanglah kepada, kalau orang cipta telefon, dia nak letak software apa pun terpulang dia. Betul. Kan, kalau Allah yang ciptakan kita, terpulang pada Allah nak buat macam mana, nak bagi ujian macam mana. Tak adalah sampai seseorang itu terlupa dan dia sampai kata, Tuhan, mengapa bagi ujian pada aku pada hari ini ya, mengapa engkau jadikan aku punya hidung macam ni contohnya kan, tak boleh ke macam contohnya lah kan. Perkara-perkara mempersoalkan apa yang Allah buat, itu tandanya seorang itu adalah melupakan dirinya telah diciptakan, telah disempurnakan, telah diberi qadar dan telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bawakan perkara ini ya sebagai satu templak kepada musyrik Mekah, satu, tetapi juga kepada kita, bahawa kita Ustaz ya, kadang-kadang kita mudah lupalah. Betul, kan. Dia bila dah rasa senang sikit, rasa hebat sikit tu, dia rasa bahawa saya yang betul, saya ingin menyatakan pada manusia lain semua tak betul kan, ataupun sebenarnya dia merasakan bahawa saya ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa ingin buat apa sahaja, padahal dah belajar daripada seekor kuda perang, walau hebat macam mana pun tetap kembali kepada
kalau kita ni ustaz hebat macam mana pun kena kembalilah kepada rumah Tuhan. Maksudnya ke masjid. Betul. Bukannya kita lupa nak pergi sembahyang berjemaah ataupun buka balik pada manual daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah psikologi manusia. Manusia yang insan ini dia memang mudah lupa. Dan lebih daripada itu, ayat yang ke-7 Allah nyatakan wa innahu ala dzalika la syahid, iaitu dan sesungguhnya ke atas itu benar-benar menyaksikan. Apa maksudnya? Manusia ni ustaz ya, dia menjadi saksi sebenarnya kebaikan dan keburukan yang dia ada. Dia kalau tengah buat tak baik tu, dia berdegup jantungnya tu dengan tak, dia ada rasa tak berapa settle. Betul. Ya, tak berapa kemas dalam hatinya itu, dia tahu, dia bersaksi. Tapi kadang-kadang yalah ustaz ya, kita punya pengalaman pun kadang-kadang alah sikit je. Sikit je itu sebenarnya kalau katakan kuda dia main sikit-sikit dia maksudnya ialah dia mungkin akan terbalik. Betul. Ya, ataupun kakinya terpelecok ke apa. Betul. Sebagainya disebabkan oleh tidak mengikut pada arahan ketua ya untuk empunya kepada medan perang tersebut. Dan pada ayat yang ke-8 ada sesuatu lagi psikologi manusia yang kita akan lihat selepas ini, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini, iaitu ba'thara, ya, membangkitkan ataupun menebarkan. Inilah perkataan dua kali disebut di dalam al-Quran. Kita akan lihat pada ayat yang ke-9 bagaimana Allah membawakan psikologi manusia dan kemudian menyatakan tentang satu fenomena masa akan datang apabila kita semua, kita lupa ke tak lupa, kufur ke tak kufur, saksikan ke tidak ataupun cinta sangat ke tidak kepada harta, kita akan mengalami satu fenomena dinamakan dibangkitkan daripada kubur. Sudah bersedia? Kita pastikan kita selalu membuat ulang kaji tentang persediaan itu bila kita mendengar imam ataupun kita sendiri menghafaz surah Al-Adiyat. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Sosok tubuh Safas yang membawakan ayat-ayat ini kepada kita berjuang mengorbankan jiwa raga baginda SAW untuk menyampaikan Al-Quran kepada kita semua. Allahu Akbar. Satu kitab ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada tolok bandingnya. Kalau kita dengar tidak akan puas walaupun beribu berjuta kali kita baca, bahkan menambahkan lagi kita kata ilmu di dalamnya tu untuk kita lebih tahu dan lebih tahu. Betul. Hari ini belajar wal adiyati dhabha macam ini, besok lain pula, lusa lain pula. Betul. Allahu Akbar. Sebenarnya ustaznya bagaimana perjuangan Nabi ya, sebenarnya bila kita membaca Al-Quran ini Nabi ada cabaran masalah kehidupan. Betul. Ya, sama juga macam kita. Kalau ada yang kata alah Nabi bolehlah kan, Nabi bolehlah, manusia juga ustaz. Jadi apakah yang Nabi laksanakan? Betul. Bila membaca Al-Quran, bila diperjuangkan Al-Quran, hati kita ini diangkat ke atas ustaz. Ya, diangkat, digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar perkataan-perkataan yang akan membawa kita ke atas, ya, menuju positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menguatkan. Betul, nak cakap ujian Nabi memang mantap Ustaz ya. Kalau cakap tentang perang ni memang Nabi berhadapan dengan perang, bukannya Nabi duduk nyenggeng kat rumah tu je. Betul. Ya, bukan, tetapi memang ada ujian. Jadi ini sebagai motivasi kepada kita bila mendengar surah Al-Adiyat ini, bila Allah nyatakan innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya setiap manusia ini dia engkar. Allah nak nyatakan itu kerana apa? Kerana ada je masa kita mula nak menunjukkan keengkaran walaupun kita tahu dah syahid, ya. Dan mengapa jadi begitu? Kerana salah satunya Ustaz pada ayat ke-8 itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi sebelum kita melanjutkan lagi diskusi tadabbur kita pada hari ini, kita bincang dulu Ustaz buat tajwid kita. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah,
sahabat Al-Quran semuanya, kita nak lihat seketika ulang kaji tajwid kita pada hari ini, iaitulah tentang bagaimana kita nak menyebut tentang sempurna, bagaimana kita nak menyempurnakan sebutan dan juga hukum mad iwad yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah ada 5 ayat yang terawal dalam surah Al-Adiyat kita waqaf, kita berhenti dengan mad iwad, baris 2 di atas kan. Tapi fokus kita 3 ayat, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, dhabha, 1 2 2 harakat, 1 2, jangan panjang, dhabha lebih pula jadi 4 ataupun 3 harakat, nak 2 harakat saja kadang-kadang macam sedap pula Ustaz ni. Macam sedap pula panjang. Sedap pula itu yang bahaya tu. Bahaya tu. Sedap kalau lebih sangat bahaya Safas. Kan. Contoh wal 'adiyati dhabha. Memang sedap dengar gelik itu kan, tapi salahlah dari segi. Salahlah kan. 2 harakat saja. Yang kedua, fal muriyati qadha. 1 2 harakat saja. Dan yang ketiga, fal mughirati subha. Subha 2 harakat, 1 2 1 2. Boleh ibu ayah sekalian cuba sekali lagi. Wal 'adiyati dhabha. Bagus. Fal muriyati qadha. Bagus. Yang ketiga, fal mughirati subha. Ayuh. Itu ustaz macam dengar aje. Ibaratlah. Tu kita mengharapkanlah. Harapnya nanti pada khatam Quran time nanti Ustaz ya, kita harapnya dapat dengar betul-betul lah. Kita dapat baca bersama surah ini. Dan bila kita cakap nanti tentang ha tadi tu, dhabha itu dua harakat bukan 2 rakaat kan. Okey. Kadang-kadang dia ada juga pasal dia termasuk dengan lagu-lagu lain. Yang dhabha tu 2 jadi 1 Ustaz ni kan. Ya, bukan Ustaz pernah kongsi ke sebelum ni? Sebelum ni ada yang dia agaknya terlalu obses nak bertaranum. Sambil-sambil duduk cari, duduk belajar ulang lagu taranum tu, dia terpandanglah TV, kita tengok cerita Bollywood. Bollywood dia dengar tu sedap pula dia kata. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Tak boleh tu. Tak boleh. Itu jangan. Itu mak salah. Susu galuh taranum pun dah lari kan. Jadi tak boleh. Maksudnya tak boleh sembrono lah. Jadi kena ada juga sesi bertalaki dengan guru. Ustaz Fas ingat ya? Itu sebabnya mengapa kalau ada yang termasuk lagu-lagu gitu tersilap, kalau dia dah khatam Quran Ustaz kan. Tak apa, kita teruskan lagi, kita baca ulang lagi Al-Quran dengan cara ilmu yang betul Ustaz ya. Betul Safas. Saya tertarik tu Safas. Berhenti 2 harakat tu, kau tengok makna dia, maksudnya dia tergesa-gesa maksudnya. Dhabha kan, qadha maknanya kencang, mendengus kan. Pukulan makna dia tu dengan kalimah tu Allahu akbar, hebat. Dia mendengus dan mendengus itu bukan sekadar macam mendengus dah habis. Dia mendengus. Maksudnya dia ada bukan pendek lah Ustaz. Betul. Bukan jadi pendek. kalau kencang tu panjang dia tak sedap. Qadha kencang berlari je tak kena dengan makna. Betul. Dia macam action movie kan. Kalau movie tu dia pakai lagu Dondang Sayang kan. Itu memang tak berapa kena kan dalam sesuatu movie. Jadi itu yang dibawakan dalam sini. Caranya itu dibawakan dan dalam masa sama untuk kita fikirkan apakah kaitannya dengan mesej yang ingin dibawakan. Tak naklah kita tengok sana sini berjuang sana sini, lepas tu tak ada mesej. Rugi apabila kita menghargai ataupun menatap tonton movie 2 jam saja tak ada mesej. Apatah lagi kalau kita lihat pada surah ini, kita baca dan kita doakan Allah memberi mesej kepada kita. Jadi kalau kita lihat sebentar tadi kita ada mad iwad maksudnya. Kalau katakan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, 8, 9, 10 dan 11 itu nama madnya apa Ustaz di hujung tu? Kalau kita baca dengan waqaf ataupun kita berhentikan bacaan, dia akan jadi mad arid lisukun. Panjanglah, maknanya boleh baca sukunnya 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Yang ni boleh panjang. Boleh panjang yang ni. Maknanya lain pula dia punya rentak dia Safas. Subhanallah. Pada rancak tegas, tiba ada dia punya. Dan sebenarnya surah ini dikaji oleh satu kumpulan di Bogor Ustaz ya. Pesantren madrasah di Al-Fatih di sana. Ada kumpulan pengkaji lah. Dia kata rupanya daripada sini salah satu kajiannya ialah bagaimana kaedah media. Kaedah media dia itu, kaedah media ni peringkat awal tu
3 second, 3 saat itu dia mesti pop 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 gitu kan. Lepas tu barulah nak bagi mesej panjang sikit tak apa. Tapi peringkat awal tu mesti menarik perhatian kepada penonton. Pasal kalau tidak katakan marilah sama-sama kita mendengar tazkirah ya. Dia awal-awal tu dia tak ada. Ini media ya. Kalau kita ceramah kat surau ke apa ke mungkin kita macam biasa kan, tapi kalau dalam media 1 minit TikTok contohnya, kalau awal tu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah belum masuk dah habis dah. Dah habis, orang dah pergi ke ni dah, orang dah scroll ke tempat lain dah. Dia kaji sampai tak begitu, dan mereka menghasilkan media yang berteraskan pada kefahaman surah Al-Adiyat, cara ia disampaikan ini. Subhanallah ya, begitulah surah-surah yang ada dikaji. Dan mesejnya apa? Seperti mana yang kita bincang tadi Ustaz ya, manusia ini dia mudah ingkar kepada tuannya. Betul. Dia rasa macam satu hari dulu dia perlukan Tuhan, tuan dia ya. Kalau di tempat kerja tu dia mengikut pada bosnya, tetapi pada satu masa dia sendiri yang kata, bos apa pasal ya nak bagi kerja saya dah kan. Yang kita doakan kita jangan jadi orang yang sesombong itu, walaupun kita tahu bahawa perkara itu tidak betul. Kerana apa? Kerana ada satu cabaran pada ayat yang ke-8 itu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia itu amat cinta kepada al-khair. Apa maksud al-khair? Sepatutnya kebaikan Ustaz ya, tapi ia merujuk kepada harta. Kerana orang sering merasakan dapat harta, dapat duit yang lebih itu tandanya baik. Ya, tapi sebenarnya itu bukan kebaikan yang sebenar-benarnya. Dia kabur tentang realiti bahawa harta yang ada tidak menyebabkan kita ini makin baik di sisi Allah SWT, kecuali kita ini bersyukur, bukannya kanud seperti mana ayat yang ke-6. Jadi kalau ada yang kata bahawa saya ni macam terus nak mencari harta dan harta saya tak boleh terputus, saya rasa sibuk, makin sibuk, dan saya ini makin tak dapat nak sembahyang, saya ni tak dapat nak baca Quran. Pasal apa? Pasal sibuk ni nak mencari. Dia kadang-kadang dia beritahu pasal nak cari nafkah kan. Ya. Kalau itu kanut itu dia gunakan untuk dia tak sembahyang, dia tak baca Quran, dia tidak mahu membantu orang lain, maka Allah ingatkan dia kepada satu peristiwa di akhir nanti, ayat 9 hingga ayat 11 kita baca sekali lagi, ataupun kita baca sekali lagi lah daripada awal sampai akhir Ustaz ya, untuk kita beri perhatian secara keseluruhan bagaimana kuda dan juga psikologi manusia dan juga apa yang dapat di akhirat sana. Surah Al-Adiyat bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Untuk bacaan yang kedua ni kita nak cuba pula tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kita nak cuba sambung Safaz sambung beberapa ayat. Jadi bila sambung dia akan berubah dah. Dia tak jadi mat iwat dah. Mat iwat kalau kita waqaf. Kalau kita sambung contohnya ayat pertama kepada ayat yang kedua, dia akan jadi ikhfa hakiki dekat situ. Tanwin bertemu dengan fa. Kan? Begitu juga dengan ayat yang kedua, ikhfa hakiki juga. Ayat yang ketiga kepada keempat sama juga. Ayat yang kelima kepada enam dia jadi izhar halqi. Tengok betapa ya, maknanya perlu kepada kita ada guru yang memimpin bacaan kita, sebab berubah-ubah keadaan hukum dia. Itu terutama kalau imam lah Ustaz. Subhanallah. Imam jangan pula wal adiyati dhabha fal muriyati qadha kan. Nafas yang sama. Nafas tapi sama. bila sambung dia tak, baris tu dia tak raikan. Masya-Allah. Baik tu. Subhanallah. Baik, kita mula Ustaz. Kita mula ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك
عليك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah Al-Adiyat dalam ayat yang pertama hingga hujung Ustaz ya. Betul, kali ini dengan disambungkan ayat 1 kepada ayat kedua, ayat yang ketiga, maksudnya ada hukum yang berbeza Ustaz ya. Bukannya kalau kita berhenti bunyinya dhabha ya, tapi kalau terus pun dhabha je, bukan kan. Itu yang disampaikan sebentar tadi. Jadi nama hukumnya apa Ustaz? Yang ayat 1 nak masuk ayat kedua tu? Okey, ayat pertama pada ayat kedua tadi tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki kan, bertemu dengan fa. Begitu juga ayat yang kedua kepada ayat yang ketiga, tanwin bertemu dengan fa juga, ikhfa hakiki. Ada dengung. Ada dengung dua harakat. Dia kata ikhfa hakiki yang mana pula? Yang paling banyak jumpa 15 huruf. 15 nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, maka nama dia ikhfa hakiki. Cara baca dia dengung dua harakat, jangan dua rakaat. Dua harakat saja Safas. Ya, jadi yang kalau ayat 5 nak masuk ayat 6 tu tak boleh dengung ya. Tak boleh dengung. Kalau ayat yang kelima nak masuk ayat yang keenam, tanwin itu baris dua dia tu selari kan, kaki dia sama kan. Sebab dia bertemu dengan hamzah, nama dia izhar halqi, iaitu bertemu dengan 6 huruf. Jadi nama dia izhar halqi. Jadi itu kadang-kadang dia tak dengung tapi dia lama. Contoh kan, jam'an, lama sangat. Lama sangat. Macam tunggu lampu merah tak flash kan. Jadi jelaskan saja. Jam'an i terus. Jam'an innal terus. Kalau ayat 6 masuk ayat 7 tu, itu ada dua. Betul Safas. Kalau ayat 6 nak masuk ayat yang ke-7, bentuk tanda bagi depan dia tu macam 99 kan. Itu memberi tanda nama dia tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Dia akan jumpa dengan 4 huruf. Jumpa ya, jumpa waw, jumpa mim, jumpa nun. Kan? Ya, kalau kat sini jumpa waw. Dengung juga dua harakat bunyi dia, lakanudu wa. Tu. Lakanudu wa. Dia kalau sedap Safas kan? Ya. Dia kita dengar penonton baca. Tapi insya-Allah lah, insya-Allah kita sama-sama doakan. Dan kalau kita perasan Ustaz ni sebenarnya yang dengung ni tak banyak kalau nak sambung-sambung semua. Betul Safas. Kan ada kalau katakan ayat 5 nak masuk 6 tak dengung. Betul, kan? tak dengung. Lepas tu dengung balik. Betul dengung balik. Betul. Kemudian ayat ke 7, 8 ke 9 tak dengung. Tak dengung. Lepas tu dengung balik. Betul. Lepas tu ujung kali tak ada dah. Tak adalah. Pasal tak ada tanwin kat situ kan. Jadi kat situ kena berjaga-jaga kan. Betul, jangan pula yang kadang-kadang tersyashul Ustaz. Kan yang dengung tak dengung, yang tak dengung tu terlebih dengung itu dia. Parah dah. Ya, jadi mengetahui kepada ilmu pada kali ini ya, sudah tentunya kalau dalam Quran Time 2.0 nanti harapnya Ustaz ya, kalau dapat kita realisasikan, kita doakan. Amin, kita dapat baca sedikit tapi kita tengok betul-betul ya cara bacaannya, kerana kita tahu bahawa khatam kita kali ini adalah khatam pertama. Kemudian ulang balik untuk dalami lagi ilmu. Tak pernah habislah ilmu Ustaz ya. Jangan pula kata saya dah khatam. Itu contoh ikhfa Safas kan. Dia ada pembahagian dia pula Safas. Okey. Ikhfa pertengahan, ikhfa apa ni, dia ada adna, awsat, kata silap a'la. Maknanya dengung tu sendiri dia ada tiga tingkatan dia. Dalam sangat ke, pertengahan ke, Allah. Banyak lagi tu. Jadi ada tahap lagi ya. Tahap lagi Bila saya pernah dengar perkara ni sebelum ni, ya, dia macam lalu je kan. Betul. Dia kata, sebenarnya no wonder lah selama ini ingatkan macam dengar baca ini macam lebih sikit, kurang sikit kan. Maknanya setiap kali dengung bertemu dengan huruf tu, dia ada spesifikasi dengung, tahap dengung dia. Dalam ke, tengah ke, ataupun hujung ke. Macam contoh bertemu dengan ta di hujung,
manta dia Okey. takkan hujung lidah kan. Ya, betul. Jadi berbeza, jumpa qaf lain pula bunyi dia. Betul. Oh subhanallah. Yang ini yang kita harapnya Allahu nanti Ustaz ni Akbar. sempat lagi kita belajar ya, walaupun tuan-tuan sudah khatam terus kita faham Ya. sebenarnya khatam ni bukannya terus tutup habis sadaqallahul azim, bukan Jangan, gitu jangan. ya. Dan kalau ada yang terfaham begitu, Betul. maksudnya kita doakan agar faham bahawa selagi hidup kita Betul, belum lagi khatam Ustaz ya. Betul, betul. Biasanya kita doa istilahnya husnul khatimah. Khatimah. Kalau tak sampai lagi itu, Betul. teruskan berkhatam banyak kali. Ya. Itu yang kita nak lihat. Dan Amin. sudah tentu kembali balik kepada ayat yang kita baca tadi pada ayat yang ke-6, 7, 8 Ustaz ya. Betul. Psikologi tentang manusia ini iaitu engkar. Mengapa dia engkar walaupun dia tahu dia syahid? Kerana sebenarnya dia cintakan sangat kepada harta. Itu sebabnya engkar ini Ustaz ya, kuda tadi tu kalau dia engkar, dia rasa macam pasal saya ni dah famous sangat, saya tak naklah pergi ke medan perang. Betul. Dia Subuh lebih kan? ya. Subuh tu pagi kan. Subuh kan, tak nak bangun lah. Tak nak bangun saya waktu pagi, bos suruh pergi pegang ni tak payahlah. Kuda pun tak berani nak lawan bos dia. Betul, ya, walaupun dia boleh je kan, dia pergi lari sana, dia pergi tendang bos dia. Tetapi rupa-rupanya dia tahu bahawa dia perlu taat kepada ketuanya ataupun Rabbnya. Jadi bila Allah nyatakan pada ayat ke-6 ni satu templak yang besar Ustaz ya. Kita ni jangan rasa macam bila dah hebat tu kita mula tak nak ikut kepada peraturan Tuhan, walaupun dalam hati mesti kita ada syahid. Ini sebenarnya pada ayat 7 ni potensi yang ada pada setiap orang, walaupun pernah berbuat ingkar, dalam hati tu masih ada lagi syahid itu. Dia menyaksikan kebenaran, dia tahu dalam sudut kecil hatinya, dia tahu bahawa ya Allah, aku sebenarnya tak nak buat dosa ya Allah, aku sebenarnya nak baiki ya Allah. Tapi kadang-kadang dia terjerat dalam lihubbil khairi lasyadid, dalam mengejar apa, pangkat, mengejar harta, mengejar sampai tak boleh stop. Ya, kuda pun boleh stop Ustaz ya. Waktu dah habis baliklah kan. Dia bukannya dia tangkas pada setiap masa. Itu pelajaran amat dalam. Dan macam mana kita nak pastikan kita lebih lagi dapat stop pada masa yang diizinkan ataupun yang dikehendaki. Allah kata pada ayat 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ya, iaitu tidakkah dia mengetahui apa yang ada dalam kubur pasti akan dikeluarkan. Maksudnya kita nanti akan keluar daripada kubur, kita akan meninggal juga, ya. Dan pada waktu itu pada ayat yang ke-10, wa hussila ma fis sudur, apa saja dalam hati kita walaupun kecil Ustaz ya. Kalau malaikat dia boleh catat apa yang di luar, tapi Allah kata, oh kamu ni buat kerana Allah, kamu ni buat bukan kerana Allah, kamu ni buat letak status kat Facebook ni untuk mencari populariti manusia, kamu letak kerana betul-betul ingin menegur kepada manusia. Allah tahu inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Allah cakap bahawa sesungguhnya Tuhan ya amat mengetahui isi luar dalam. Jadi kita jagalah amal kita, jaga niat kita, membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama ialah perangi hawa nafsu dan berfikir untuk buat kebaikan dunia akhirat, sebagaimana dalam ayat yang ke-6, kita tidak mahu jadi kanuda. Yang kedua, hindari cintakan harta dengan memperbanyakkan berkongsi kebaikan dan terus bersedekah ya, kerana itu adalah cara menguruskan al-khair. Harta yang ada bukan cintai tanpa kita perjuangkan. Dan yang ketiga, sentiasa bersiap untuk menuju akhirat. Terus kita jaga amal kita di luar dan niat kita hanya untuk Allah di dalam hati masing-masing. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sejauh mana keingkaran kami terhadap-Mu ya Allah masih terdetik di hati kami, mengakui kelemahan kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, keingkaran kami terhadap-Mu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Ampunilah juga ya Allah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami ya Rahman, muslimin muslimat mukminin dan mukminat birahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim,
Suratil Adiyat yang kami pelajari hari ini ya Allah, menunjukkan kepada kami, membuktikan kepada kami ya Allah akan kepatuhan makhluk yang diciptakan oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa tunduk patuh kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini, dan moga-moga pada hari ini juga kita banyakkan kita berselawat dan bersedekah pada sesiapa saja, salah satunya di tabung gerakan Al-Quran, kerana kita yakin bahawa untuk membina manusia yang tidak liar, sebenarnya tidak ada cara lain adalah untuk kita kembali balik kepada Al-Quran. Dan inilah antara tujuan kita berada dalam My Quran Time ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada surah yang seterusnya. Sebelum kita menyimak, kita ulang kaji pada hari esok. Ada ulang kaji Ustaz? Mungkin tidak ada. Ya. Kita teruskan sahaja surah Al-Qari'ah. Surah yang ke-101 My Quran Time. Baca faham amal insya-Allah.